Assalamualaikum and welcome back to Zaf channel, guys. Alright, malam ni sebelum aku mulakan bercerita, aku just nak cakap kat korang terima kasih banyak-banyak kerana still support Zaf channel. Kita dah nak masuk tahun baru dah ni. So aku lagi sekali nak ingatkan kat korang, kalau korang ada pengalaman seram ataupun perkongsian kisah seram yang korang nak kongsikan dekat Zaf channel, aku tinggalkan email aku kat bawah ni. Korang just email dan insya-Allah aku akan cuba sampaikan sebaik boleh kisah seram korang. Dan malam ni sebabkan kita dah nak masuk tahun 2022, aku nak berkongsi sedikit lah pengalaman yang paling menakutkan yang pernah terjadi dalam hidup aku, guys. So tanpa lengah masa, kita teruskan dalam Malam Angker. Malam ni berlaku pada tahun 2015. Kalau korang nak tahu, keluarga aku tak adalah ada family yang besar. Family aku kecil je. Aku dua beradik dengan kakak aku. Dan beza umur kita orang berbeza 2 tahun lah. So sejak daripada dulu lagi, kalau aku bersekolah dulu, aku selalunya akan tinggal seorang lah kat rumah. Dah nama pun dua beradik kan. Kakak aku memang belajar sekolah berasrama penuh. So weekend je lah. Itu pun jarang-jarang lah. Kalau weekend pun kadang dia tidur rumah member dia apa semua kan. Jadi aku dah terbiasa untuk membesar tanpa kakak aku. So bila tanpa kakak ni, kau jadi macam pemalu sikit lah. Sebab tu kalau korang perasan, salah satu reason aku buat YouTube channel ni sebenarnya untuk aku yakinkan diri aku bercakap depan kamera. So aku memang ada isu benda tu, guys. Aku memang susah untuk nak bercakap dengan orang, especially dekat crowd area ke apa kan, dekat ramai orang ke, even even sekolah dulu pun kalau ada presentation ke apa, tangan aku memang macam ni lah. Pegang file tu, bergegar macam ni. So ini salah satu cara untuk aku selesaikan masalah aku sendiri, which is gagap, which is aku ada gemuruh, which is aku rasa semua normal, cumanya aku extra sikit lah. Jadi apabila ramai yang tengok YouTube channel aku ni, aku agak terkejut juga lah. Alhamdulillah, terima kasih lah. Pada tahun 2015 tu, sebabkan family aku jarang bersama apa semua kan, kakak aku ada hal masing-masing, aku pun ada hal aku masing-masing. Kita orang kerja pun, kita orang pernah buat family business, tetapi lepas tu tak berapa nak menjadi. Jadi dia dah kerja tempat lain, aku kerja tempat lain. So tak ada masa lah. Padahal dulu family aku memang selalu travel tau. Kita orang memang suka kerja, memang menghabiskan duit, bukan beli barang, tapi travel je. Pergi sana, pergi sini, suka makan angin, suka tengok tempat orang apa semua kan. Especially bila kakak aku dapat study dekat UK sana tu, memang lagilah orang cakap happy. Ada satu hari ni, time tu semua orang free. Kakak aku pun daripada UK dah balik dekat KL ni. Dan kita orang sit down 4 orang, which is parent aku, mak ayah aku dengan kakak aku semua. Kita orang duduk. Time tu aku stay kat area Damansara. Jadi petang tu borak-borak lah. Kakak aku plan, time tu awal, time tu bulan 1 2015, kakak aku plan bulan 6 macam tu nak pergi jalan-jalan lah. Sebab dah lama lah tak jalan-jalan, ke Sabah. Jadi bila aku dengar Sabah, excited lah kan. Memang Sabah. Sebab kita orang tak pernah pergi Sabah. Sarawak je pernah pergi. Dan benda ni bukannya time 2015 tu je tiba-tiba terfikir nak pergi Sabah. Dah lama dah, daripada dulu lagi, daripada 2006 time aku sekolah pun kita orang memang dah cakap dah nak pergi Sabah, nak pergi Sabah. Tetapi maybe sebab tak ada masa ataupun tak ada kesempatan. So time tu je yang macam okey, semua okey kan. Dengan rasa excited, walaupun lambat lagi, walaupun 5 bulan lagi, tetapi dia rasa best. Lagi tempat tu kau dah lama aim. So planning, kalau kita orang travel, kakak aku memang suka plan a way ahead lah, untuk book hotel, untuk dia akan buat satu itinerary, orang cakap okey nak pergi mana, Sabah apa best, ni semua. Semuanya berjalan lancar sampailah pada bulan 3, guys, 2015 tu. So apabila bulan 1 berlalu, masuk bulan 2, masuk bulan 3 kan,
Semuanya okey. Sampailah pada satu hari tu mak aku mengadu dia sakit dekat bawah perut. Dekat bawah perut lah, bahagian bawah perut. Dia rasa sakit. So dia nak pergi check up. Time tu aku ingat lagi, aku tengah bekerja time tu. Dan kakak aku yang teman mak aku pergi check up dekat SJMC, Subang Jaya Medical Center, buat check up apa semua. Okey lah. Dan balik. Bila balik, kita orang duduk, time tu dinner, kita orang duduk, lepas tu mak ayahku berborak lah, aku dengar macam tu je lah kan. Berborak, mak aku cakap, doktor cakap, ni ada macam daging berkumpul. Macam ada, apa, daging macam ni lah, daging berkumpul tu yang buat sakit. Dia dah jadi macam bengkak sikit, so doktor cakap kena operate. Jadi time tu bincang, okey, sempat lah sebab baru bulan 3 kan. Selagi boleh nak operate tu cepat supaya mak aku bila bulan 6 tu dah recover, so boleh pergi ke Sabah lah. Jadi ayah aku pun tak ada lengah masa, kita orang pun set appointment untuk operation mak aku. Dan semuanya okey. Operate dalam bulan 4 macam tu, semua okey, semua lancar, alhamdulillah. Dan tak sampai seminggu aku rasa, selepas operation mak aku tak sampai seminggu, ayah aku terima panggilan daripada SJMC, tempat mak aku buat operation tu. Doktor suruh datang ke hospital untuk dapatkan, apa tu orang cakap, advice, second opinion kan. Bila pergi hospital, time tu aku tengah rehat kat rumah dengan kakak aku, kita orang tengok TV. Ayah aku pun balik dengan mak aku. Dan doktor cakap sebabkan operation tu dia orang tak tahu punca tau, kenapa daging tu boleh berkumpul. Jadi doktor rasa suspicious lah, doktor rasa pelik, apa hal daging boleh berkumpul kan. So doktor pun decide untuk scan lagi sekali. Dan tak lama lepas tu, bila ayah aku balik, rupanya ayah aku bawa result, doktor sahkan yang mak aku mengidap kanser perut time tu. Dan time tu dah time tu tak tahu lagi dah teruk ke tak. Jadi kita orang decide untuk buat rawatan susulan lah. Tapi time tu SJMC still pergi kan untuk buat CT scan apa semua. Tetapi ayah aku dengan saudara dia dekat belah Kelantan, plan nak pergi ke Kelantan untuk berubat cara kampung apa semua kan. Tetapi mak aku ni daripada dulu memang jenis penakut makan ubat tau. So dia memang tak suka gila makan ubat. Jadi itu a big issue lah, terutama bila nak berubat kampung apa semua. Bukannya mak aku tak percaya guys, tetapi mak aku memang jenis penakut. So dia lebih prefer untuk just berubat ke SJMC lah. Dan apabila berubat ke SJMC, time tu lah aku dah mula stop kerja aku sebab aku tak boleh fokus. Lepas tu dalam bulan 5 macam tu, lagi sekali doktor cakap it's getting worse, dia makin teruk. Doktor cakap right now it's already stage 4. Jadi just buat kemoterapi apa yang boleh, dan insyaAllah dengan harapan mak aku akan okey. Dan time tu 2015, time tu bulan 6 dah masuk puasa. Dan bila bulan puasa tu standard lah, itu for the first time selepas kakak aku dah balik study apa semua, kita orang duduk satu rumah. That's the first time yang kita orang makan sekali tau. Duduk makan sekali, enjoy. Kalau korang nak tahu, bila dah makin teruk, mak aku setiap malam dia akan batuk tau. Batuk. Even time dia tidur pun dia akan batuk kuat sampai badan dia gigil lah. And every food yang dia makan semua dia dah tak boleh dah tak boleh masuk. Dan mak aku makin kurus. Sampailah pada satu hari tu, dah nak dekat bulan 6, mak aku tengah tidur kat luar time tu. Aku tengah tidur kat luar kat sofa, aku penat sangat. Petang dalam pukul 5 tu, aku tengah tidur kat sofa. Dan mak aku datang, dia usap kepala aku tau. Dia usap kepala aku macam tu. Dan dia masuk dalam bilik lagi. Time tu aku sedar sebenarnya, tapi aku just pretend tutup mata macam tu. Bila mak aku dah masuk dalam bilik, baru aku buka mata. Aku macam okey lah, tak apa lah. Okey lah, aku biar macam tu je. Happy lah. Sepanjang mak aku terima rawatan tu, aku banyak duduk dekat dia. Aku banyak consult dia. Aku banyak berborak dengan dia kan. Tak sabar nak pergi Sabah apa semua. Nanti kat Sabah boleh buat macam-macam. Boleh lah kita pergi tengok. Finally dapat tengok Sabah tu macam mana cantiknya kan.
Sampailah pertengahan bulan 6 tu, time tu aku tengah lepak dengan ayah aku. Lepas berbuka macam tu, dah tarawih apa semua, duduk malam tu ada bola. So aku duduk dengan ayah aku kat sofa tengah tengok bola. Mak aku dalam bilik time tu. Jadi apabila tengah tengok bola macam tu, sekali mak aku keluar daripada bilik. Nak jenguk kita orang lah. So aku yang tengah duduk kat sofa ni, mak aku datang. Lepas tu aku tegur dia sebab dia belum makan lagi, berbuka pun dia makan sikit tadi. So aku tegur mak aku, "Ma, nak makan ke? Nak makan duduk lah, adik ambil kan." So aku offer aku nak ambil dia makanan. Dan dia still berdiri tau. Ayah aku kat tepi aku. Lepas tu bila aku cakap macam tu, arwah mak aku, tapi ni sebabkan kanser ni dia dah merebak ke seluruh badan. Walaupun dia kanser perut, tetapi sel-sel kanser tu dia bila makin teruk dia boleh merebak ke paru-paru, ke otak apa semua kan. So mak aku dah a bit pelupa sikit lah time tu. So aku tak salahkan dia, cuma aku nak berkongsi dengan korang je. Lepas tu bila aku offer dia untuk makan, aku nak ambil kan, dan mak aku cakap, "Awak siapa?" So bila aku dengar macam tu, aku a bit terkejut lah time tu. Aku terkejut dan ayah aku bangun. Ayah aku bawa arwah mak aku masuk ke dalam bilik untuk dia berehat time tu. Dan ayah aku peluk aku. Ayah aku cakap, Adik, ayah harap adik faham. Jangan salahkan mama." Dan aku cakap, aku faham kan? Aku faham, adik faham. Aku tahu yang bukannya dia lupakan anak dia, tetapi sebabkan kanser tu dah makin teruk, itu yang menyebabkan dia tak ingat aku. Cumanya kita sebagai anak, bila sepanjang time tu aku boleh cakap almost 30 years aku membesar dengan dia kan? Dia yang banyak ajar aku cara untuk hidup ni sebenarnya struggle. Kita kena kuat. Dia yang banyak ajar aku yang never give up kan? Do what you love. Buat apa yang adik suka. Jadi bila idol ataupun aku boleh cakap dialah segalanya, orang yang segala-galanya, satu rahmat ataupun rahmat lah aku boleh panggil, satu rahmat yang dikurniakan oleh Allah kepada aku, seorang mak, seorang ibu. Bila benda tu jadi, dia kasih impak yang besar. Sehingga kan setiap malam aku keluar, sebab aku tak boleh tidur, aku terpaksa keluar, aku terpaksa release pemikiran aku terpaksa tenangkan sebelum aku balik rumah. Sebab aku tak naklah bersedih depan dia. Sebab tugas aku adalah memberi semangat untuk dia lawan kanser dia. Time tu dah nak raya, 3 malam terakhir, aku ingat lagi, malam yang ke-27. Dan insya-Allah kita ramai-ramai doa lah kemungkinan besar, orang cakap 10 malam terakhir kan, salah satu malam Lailatul Qadar kan. And insya-Allah lah, rasanya dapatlah malam tu. So selepas mak aku dah makin teruk, 10 hari sebelum dah nak raya tu, dia dah admit dah dekat SJMC. Dah tak boleh, dia dah koma, dia dah tak sedar dah, cuma dia still dengar je. So sebab keadaan dah makin teruk macam tu, bapak aku panggil lah saudara-saudara kita orang untuk datang, untuk start baca Yasin, untuk start doa kan, untuk kesembuhan mak aku macam tu. Aku boleh cakap 3-4 hari ke 3-4 hari aku stay dekat hospital tu, aku tak berganjak sedikit pun daripada mak aku kan. Aku duduk je, aku pegang je tangan dia selama 4 hari tu. Dan salah seorang best friend aku, best friend aku yang selalu ada dekat aku, yang selalu susah senang sama lah aku boleh cakap, dia yang datang. Dan dia ajak aku makan sebab dia tengok dah almost 4 hari aku makan pun sikit, aku banyak minum air je kan. Dan kakak aku cakap, "Adik, awak pergi balik dulu, sebab dah 4 hari ni awak pergi balik, rehat, at least dapat tidur pun jadi lah. Dapat tidur kejap, nanti if apa-apa Along bagi tahu." Kakak aku cakap yang tu. Tapi dia sebab dah 4 hari, aku pun fikir okey lah, tak apalah, aku tak nak balik. Aku cakap dengan dia, tak apa, adik keluar makan lah. So best friend aku ni bawa aku keluar makan lah. So naik kereta dia bawa aku dekat Kelana Jaya. Habis dia makan,
Kita orang habis je makan. Time tu baru nak isap rokok. Lepas tu aku dah main decide lah. Lepas makan tu aku nak pergi balik SGMC. Dan sekali kakak aku call best friend aku. Okay, kakak aku call best friend aku ni. Best friend aku jawab tak. Lepas tu aku tanya dia, kenapa? Oh tak ada, kakak kau call dia suruh pergi SGMC balik. So aku terus rokok yang tengah baru on ni aku padam kan. Aku agak dia, jom lah kita gerak pergi SGMC balik. Sampai dekat lobby, best friend aku turun dengan aku. Dia cakap, Zaf, kau pergi naik dulu lah. Kau pergi naik atas dulu. Aku parking kereta kat lobby. So dia drop aku dekat lobby SGMC tu. Aku terus naik ke tingkat 2 kot. Macam tu, untuk pergi ke ward mak aku lah. Dan best friend aku tengah parking kereta. Dan aku nampak dekat, sebab mak aku dapat single room, dapat bilik khas lah. Dekat luar bilik tu ada kakak aku, ada ayah aku time tu tengah tunggu kat luar bilik. Dan aku berjalan macam tu, pergi dekat kakak aku. Aku tanya dia, kenapa awak call? Lepas tu kakak tak ada. Dan bila macam tu aku pun, okey lah, aku nak masuk ke dalam bilik lah kan. Aku masuk ke dalam bilik untuk tengok mak aku lah. Sebaik je aku nak capai je pintu handle bilik tu, kakak aku tarik tangan aku. Kakak aku tarik tangan aku. Dan kakak aku terus peluk aku time tu. Kakak aku peluk aku dan dengan perlahan kakak aku bisikkan kat telinga aku yang, Dek, Mama dah tak ada kan? Mama dah tak ada. Time tu aku tak sedar berapa lama aku pingsan kat luar bilik mak aku tu. Yang aku sedar-sedar, best friend aku angkat aku. Best friend aku peluk aku. Dia suruh aku redha. Dia suruh aku terima yang arwah mak aku dah tak ada. Dan memang agak susah untuk aku terima benda tu sebab dia sudden. So mak aku meninggal dunia pada 27 malam ke-27 Ramadan, 3 hari sebelum raya. Sebenarnya why aku kongsi kisah ni dekat korang, sebenarnya pada malam ni, walaupun tak ada hantu, tak ada apa pun, dia banyak memberi aku pengajaran lah. Sebenarnya benda yang paling menakutkan, benda yang paling kita perlu takut, bukanlah hantu, bukanlah jin apa semua ni. Yes, kalau jumpa memang takut lah. Cumanya kadang kita terlupa ataupun kita terlepas pandang. Benda yang paling menakutkan adalah apabila kita kehilangan satu rahmat ataupun satu kurniaan yang Allah pinjamkan, which is keluarga. Kadang kita terlepas pandang, kita kadang busy kerja, kita busy dengan urusan kita. Kadang kita terlepas pandang yang masa tu yang paling berharga lah. Itu benda yang paling menakutkan apabila engkau tidak dapat patah balik masa tu. Masa yang kau dah hilang. Apabila kau hilang keluarga ataupun hilang orang yang tersayang, bagi aku sendiri itu lagi menakutkan daripada kau ternampak hantu kau. Sebab kan kau tak boleh patah balik. Kau buat macam mana pun kau tak boleh patah balik. Melainkan kau kena kuat, redha. Kau kena yakin segala apa yang jadi telah ditentukan oleh Allah SWT. In the end kita semua milik Allah kan. Kat dunia ni pun hanyalah pinjaman. Jadi pinjaman keluarga yang Allah kurniakan tu kita kena hargai sebaik boleh. Jangan kita sia-siakan benda tu. Aku harap korang dapat pengajaran dalam kisah diri aku pada malam ni. InsyaAllah aku just nak cakap terima kasih guys. Dah setahun, dah nak masuk 2022. Aku doakan kita semua dimurahkan rezeki. Terima kasih kerana sudi sokong sepanjang 2021 ni Zaf Channel sampai ke 5,000. InsyaAllah aku akan cuba buat yang lagi baik next year. Aku harap rezeki kita semua murah, dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan ya, itu saja yang aku nak kongsikan dengan korang dalam malam angker. Aku harap aku dapat terus memberikan iktibar ataupun pengajaran. Tak kisah bukannya cerita pada malam ni je. Aku harap, aku nak cerita-cerita aku selepas ni ada memberikan pengajaran kepada korang yang mendengar. So thank you so much. Kalau korang suka, korang like. Kalau korang nak, korang boleh subscribe. Thank you guys.
I will see you again. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum.